Dan insya-Allah malam ini saya nak mengajak ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian untuk kita mengambil sedikit manfaat daripada peristiwa yang telah kita lalui, iaitu peristiwa yang disebut sebagai Aidil Adha. Hari ini adalah hari yang terakhir daripada bulan Aidil Adha ataupun Zulhijjah. Wa bihi nasta'in. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah memberikan kesempatan usia kepada kita dan alhamdulillah pada malam ini dengan rahmat kasih sayang daripada Allah dapat sama-sama kita berkumpul sementara menanti kedatangan Isya untuk sama-sama kita berkongsi ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini pertemuan yang dicatatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali saya mohon maaf banyak-banyak di atas kelewatan pada malam ini. Dan insya-Allah malam ini saya nak mengajak ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian untuk kita mengambil sedikit manfaat daripada peristiwa yang telah kita lalui, iaitu peristiwa yang disebut sebagai Aidil Adha. Hari ini adalah hari yang terakhir daripada bulan Aidil Adha ataupun Zulhijjah, yang mana kita telah masuk pada satu lagi bulan yang baru ataupun tahun yang baru. Bila mana kita sebut tentang Zulhijjah, di samping perayaan Aidil Adha yang kita sambut, dia membawa kita kepada kita untuk mengukir ataupun untuk mengingati satu memori penting yang telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita sebut tentang Zulhijjah, mata kita akan tertumpu kepada satu bentuk binaan, satu sudut binaan yang berada di dalam dunia ini. Binaan itu bernama Kaabah yang berada di Mekah Al-Mukarramah. Kerana walaupun kita menyambut perayaan Aidil Adha dan juga sambutan ibadah korban, di sana ada satu lagi ibadah yang merupakan ibadah tertinggi di dalam Islam, iaitu melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang berkemampuan. Walaupun dalam dunia ni ada banyak ratus negara, bilion umat Islam di setiap pelosok dunia, tetapi bila sebut tentang Zulhijjah ataupun ibadah haji, maka mata kita hanya tertumpu kepada Baitullahil Haram dan juga bumi Mekah Al-Mukarramah. Sebab itu siapa-siapa yang nak buat haji, kalau dia nak pergi buat dekat Singapura, tak diterima. Siapa-siapa yang nak buat ibadah haji, dia bina rukun sendiri, dia buat dekat London, tak diterima. Kerana ibadah haji hanya terlaksana di bumi Mekah Al-Mukarramah. Inilah satu bumi yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim, dan satu bumi yang dirakamkan sejarahnya oleh seorang manusia agung yang bernama Ibrahim alaihissalam. Sebab itu bumi Mekah adalah bumi yang terpelihara. Bumi Mekah adalah bumi yang terjaga. Dan ayam dirahmati Allah sekalian, pada malam ini saya nak mengajak untuk kita mengambil sedikit manfaat, bagi kita nak ambil sedikit penghayatan mengenai Mekah Al-Mukarramah. Saya nak memilih satu surah daripada Al-Quranul Karim,
Surah yang kita semua hafal. Surah yang semua orang surah ini berada di mindanya. Suruh anak-anak kita baca pun, dia tahu surah ni. Walaupun kadang-kadang bila kita bagi tahu nama surah, dia tak tahu. Tapi bila mana kita sebut permulaan surah, dia tahu dan dia boleh baca sampai habis. Surah ini dinamakan dengan nama Al-Fil ataupun maknanya gajah. Dan surah ini surah yang kita kenali dengan nama surah gajah. Di mana turunnya surah ini ketika mana Nabi SAW masih lagi berada di era Mekah. Sebab itu surah ini dikategorikan sebagai surah Makkiyah. Surah yang mengandungi 5 ayat. Dan surah ini surah yang 105 daripada turutan Al-Quranul Karim. Di dalam surah Al-Fil, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memerhatikan, kata Allah, bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentera-tentera bergajah. Ayat ini turun kepada baginda Nabi SAW sebagai bentuk motivasi, sebagai bentuk semangat kepada Nabi SAW ketika mana dakwah Nabi ditentang, dakwah Nabi ditolak, pendustaan kepada apa yang dibawa oleh Nabi dilakukan oleh musyrikin Mekah. Turun ayat ini, kata sebahagian mufassir, seolah-olah dia nak bagi tahu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Muhammad, tolong ingatkan penduduk-penduduk Quraisy, tolong ingatkan penduduk-penduduk Mekah tentang satu peristiwa hitam yang pernah melanda mereka. Sebab orang Arab dia tak ada perkiraan tahun. Ni macam kita lah ni, kita dah ada perkiraan tahun. Sebab itu ayat yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut tentang perkiraan tahun, dia bermula pada zaman Umar radhiyallahu anhu. Sebab golongan lain dia ada tahun Masihi dia. Sebab itu ada sahabat yang tanya kepada Umar radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin, awak tak buat perkiraan tahun bagi umat Islam? Sebab itu kalau kita nak katakan Muharram adalah detik hijrah Nabi SAW, dia agak lari dengan sirah. Kerana hijrah Nabi SAW berlaku pada bulan Safar. Dan Nabi dalam sejarah direkodkan kedatangan Nabi dan ketibaan Nabi di Madinatul Munawwarah pada 12 Rabiul Awal. Sebab itu dirahmati Allah sekalian, macam mana yang kita boleh sambut ma'al hijrah ataupun perkiraan tahun hijrah bermula pada 1 Muharram? Kerana ini adalah jasa Umar radhiyallahu anhu. Bila mana dia cuba untuk letakkan tahun di dalam kalender umat Islam, kita nak ambil tahun mana? Ada sahabat yang bagi pandangan kita ambil tahun kebangkitan Nabi SAW. Ada yang kata kita buat tahun kewafatan Nabi SAW. Tetapi akhirnya Umar dia memilih tahun penghijrahan Nabi SAW, bermula di situ tahun pertama umat Islam dalam kalender Hijriah. Pada waktu itu berlaku pula pandangan, kita nak tak bulan yang mana? Bulan yang mana kita nak letak? Ada yang kata Ramadan, ada yang kata Rabiul Awal. Dan akhirnya Umar memilih untuk diletakkan bulan pertama dalam kalender Islam adalah bulan Muharram. Kerana apa? Antara hujah Umar radhiyallahu anhu, kerana umat manusia setelah mana dia melaksanakan ibadah haji, dia ada satu kekuatan, dia ada satu kesatuan, dia ada satu misi yang penting untuk dunia. Sebab itu dia ambil tahun ataupun bulan yang pertama dalam kalender Islam adalah Muharram. Ayat-ayat ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu turun ayat ni seolah-olah nak bagi tahu kepada musyrikin, kamu lupakah tentang 1 tahun yang kamu abadikan kisah
berkaitan dengan peristiwa itu pada tahun tersebut dan dinamakan tahun itu tahun gajah. Kerana apa? Kerana pada tahun itulah berlakunya penyerangan daripada Abrahah kepada Kaabah di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Kaabah ni makmur. Mekah itu makmur. Walaupun permulaan Mekah itu sunyi, kering kontang, tak ada apa. Tetapi ini adalah doa dan berkat bapa kita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini nak bagi peringatan kepada Quraisy dan juga memberi kepada Nabi motivasi bahawa dakwah ini akan diterima. Islam ini akan berjaya dan orang yang buat khianat kepada Islam tidak akan selamat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah kata, tidakkah mereka memerhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentera bergajah. Ayat rahmat Allah sekalian, bila sebut tentang tentera bergajah, nama yang kita ingat adalah Abrahah. Kita nak tengok Ustaz Abrahah ni mai daripada mana ni? Sebab apa yang dia teringin sangat nak pergi serang Kaabah? Abrahah dirakamkan di dalam sejarah. Abrahah dan juga kawan dia yang bernama Aryad. Ni dua orang panglima perang daripada bumi Habsyah. Kalau ayah-ayah ibu-ibu sekalian baca di dalam surah Al-Buruj, Allah cerita tentang satu kelompok yang dinamakan Ashabul Ukhdud. Allah kata Ashabul Ukhdud, inna ridhatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Allah cerita tentang Bani Najran, yang mana tumbuh di kalangan Bani Najran seorang pemuda yang mana dia itu dipilih oleh raja untuk belajar sihir. Dia dipilih oleh raja untuk belajar sihir kerana kepandaian dia. Bila mana dia belajar sihir dengan seorang tukang sihir raja. Pada waktu itu dia bertemu dengan seorang rahib yang menganut ajaran Nabi Allah Isa alaihissalam. Bila mana dia belajar dengan rahib, dia belajar dengan orang kata dengan tukang sihir, dia melihat agama yang benar itu adalah apa yang dibawa oleh rahib tersebut. Sehingga kan di dalam hadis Nabi cerita bagaimana Allah uji pemuda ni. Ketika mana ada laluan yang diguna oleh orang ramai, dihalangi oleh satu binatang yang besar. Dia ambil satu batu. Dia kata, ya Allah, kalaulah agama yang rahib ini ajarkan kepada aku itu benar, kau tolong usirkan binatang ni daripada jalan. Dia ambil batu, dia baling dan mati. Setelah itu namanya menjadi masyhur. Dan bila mana namanya menjadi masyhur, bermulalah era fitnah kepada Bani Najran. Yang mana ayat rahmat Allah sekalian, dipendekkan cerita, dalam peristiwa itu tok guru dia rahib ini telah dibunuh. Begitu juga menteri-menteri dan orang besar yang mana mengikut apa yang dibawa oleh pemuda ini juga turut dibunuh. Sehinggalah raja pun nak bunuh lelaki ni, pemuda ni. Pemuda ni, rahmat Allah sekalian, direkodkan dalam hadis bila mana dia nak dilempar daripada laut, daripada kapal ke laut. Dilempar, selamat dia, tak mati. Yang pergi lempar dia pula mati. Dibawa ke gunung, nak dilempar dia, tengok-tengok balik, nyong macam tu je, hidup pula pemuda ni. Sehinggalah dia tak tahan dengan penderitaan akibat siksaan daripada raja. Sebab raja ni nak bunuh dia macam-macam cara, tak boleh. Lalu dia kata, wahai tuanku, kalau tuanku nak bunuh patik ni, kena ada satu cara. Lalu raja ni dia tak mau fikir panjang lah, janji hang mati. Yang tu Lalu kata raja ni macam mana? Dia kata, tuanku kena bunuh patik depan orang ramai. Tuanku kena kumpulkan rakyat jelata. Raja jenis PMR, tak berapa nak lepas ni. Dia pun tak fikir banyak, dia pun himpun rakyat. Dan pada waktu itu dia, orang kata, ikat pemuda ni.
Bila mana dipanah, tak kena dipanah, tak kena dipanah, tak kena, raja pun dah agak tension, pemuda ni pun dah tak larat. Lalu pemuda ni kata, wahai tuanku, kalau tuanku nak bunuh Patik, kena ada satu lagi syarat. Tak apalah 10 syarat pun, janji hang mati. Hang duduk sini pun hang jadi perosak. Lalu kata pemuda tu, wahai tuanku, kalau tuanku nak bunuh Patik, tuanku kena sebut dengan kuat, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raja tak fikir lebih dah, tak fikir habis. Dia pun tarik busur panah dia, Bismillahirrahmanirrahim. Dia tarik, dia lepas panah tersebut, busur panah tersebut. Kena pemuda tu dan mati. Seronok pemuda, raja ni, pasal pemuda tu mati. Tapi apa yang berlaku? Kebangkitan masyarakat. Berlaku satu revolusi. Berlaku satu kebangkitan hanya dengan seorang pemuda yang menumbangkan nyawanya. Pada waktu itu bila mana pemuda ni mati, orang ramai yang duk tengok ni, apa yang berlaku? Amanna bi rabbil ghulam. Hari ni, start sekarang ni, kami beriman dengan Tuhan pemuda tu. Satu benda yang tak pernah terfikir oleh raja, dia hapuskan seseorang tumbuh bagaikan cendawan orang yang mengagungkan agama Allah Jalla wa'ala. Dan ini berlaku. Sebab itu saya teringat ketika mana saya duduk di Yaman dulu, Ibu sekalian, berlaku orang kata kebangkitan rakyat nak menjatuhkan pemerintahan pada waktu itu. Hanya dengan seorang pemuda. Pemuda itu terbunuh dalam demonstrasi. Saya jumpa dengan seorang Arab. Bila jumpa dengan seorang Arab ni yang duduk dalam tu, saya pun tanyalah tentang pemuda yang terbunuh tu. Gambar dia, orang peri ni jadikan satu macam idola lah. Semangat pada waktu tu. Saya kata, macam mana dengar kata ada orang mati ni? Lepas tu dia kata, hang mai daripada Malaysia mana? Saya kata Malaysia. Oh, Malaysia. Dia tak jawab pasal pembunuhan tu. Terbunuh tu dia tak jawab. Dia kata, inilah sunnah Nabi SAW. Dia kata Nabi sendiri bawa agama, hang mengaji agama. Dia kata Nabi sendiri mengalami duka. Nabi sendiri juga pernah derita dalam membawa dakwah. Bagaimana Nabi ditentang. Dan benda ini kecil sahaja sebenarnya bagi orang Islam. Saya dengar jawapan dia hebat. Dan itu juga yang berlaku di Tunisia. Seorang lelaki yang akhirnya menyebabkan perubahan pada kerajaan. Begitulah Bani Najran dirakamkan di dalam sejarah. Ketika mana lelaki ini dibunuh, timbul satu gelombang kebangkitan untuk mengesahkan Allah. Sehinggalah raja tak boleh bendung keadaan pada waktu itu, dia bina parit. Dia bina parit, ayam dirahmati Allah sekalian, siapa-siapa yang lalu di situ, ditanya, kau ni beriman dengan raja ataupun Tuhan pemuda? Dia kata beriman dengan raja. Okey, lalu jalan. Kau beriman dengan siapa? Tuhan pemuda. Diambil dan dilempar. Dikatakan 20,000 lebih kurang yang telah mati disebabkan kezaliman pada waktu itu. Dan seorang lelaki yang selamat. Dia pergi ke Rom untuk meminta pertolongan Maharaja Rom. Maharaja Rom hantar surat kepada Habsyah, negeri yang hampir pada waktu itu dengan Najran. Lalu dihantar 2 panglima tentera, iaitu Aryad dan juga Abrahah. Bila perang ni, rahmati Allah sekalian, menang. Bila menang, sebelum menang ni, rahmati Allah sekalian, kita ni pakat janjilah. Kita ni menang, kita share sama-sama lah. Kita kongsi kuasa. Bila dah menang, duk fikir siapa nak jadi ketua, siapa nak jadi timbalan. Akhirnya berlakulah pertembungan antara Aryad dan Abrahah. Dan akhirnya Abrahah menjadi gubernur di negara Yaman. Dipendekkan cerita ibu sekalian, Abrahah ni otak dia, otak ekonomi. Otak dia untuk kemakmuran rakyat. Sebab itu dia terfikir ni orang Arab yang ramai-ramai duk pergi ke Mekah. Mekah ada apa? Ada Kaabah, Baitul Atiq, rumah yang tua. Pada waktu itulah timbul dalam fikiran Abrahah untuk membina Al-Qulais, iaitu Kaabah di bumi Yaman di Sana'a. Siapa yang pergi Babul Yaman, dia akan pergi ke tempat ni. Lah ni tempat tu jadi tempat pembuangan sampah. Yang mana dikatakan Al-Qulais yang dibina oleh Abrahah, kalau kita angkat kepala ni, kalau pakai kepiah ni, jatuh kepiah. Nak kata tinggi sungguh Al-Qulais ni. Hebat dia buat.
Dia suruh orang Arab untuk datang, seorang pun tak datang. Dan ada Arab yang datang, dia geram dekat Abrahah, dia pergi bakar ke lambu situ, dia buat pembakaran kecil di situ, dan ada kata dia buang najis di situ. Abrahah marah, maka pada waktu itulah Abrahah bercita-cita untuk serang Kaabah. Bila serang Kaabah, ayat rahmat Allah sekalian, dia bawa bersama dengan dia tentera yang hebat. Suku-suku Arab yang mai duk kacau tengah-tengah jalan nak serang dia, semua kalah. Dan dia bawa bala tentera, antaranya gajah. Gajah ni ada yang kata 12, ada yang kata 8. Gajah besar-besar. Masa tu kira kata kereta perisai lah. Dan gajah yang paling besar ditunggangi oleh Abrahah. Dan dia namakan gajah itu dengan nama Mahmud. Sebab itu siapa yang nama Mahmud jangan duk terasa sangatlah. Mahmud, Muhammad, Ahmad ni maksud dia terpuji. Tapi Abrahah dia pibuh dekat nama gajah dia. Macam kita lah, kucing kesayangan kita buh nama Ella. Kan, sayang semua kucing tu buh nama Ella. Ayah minta rahmat Allah sekalian. Saya pergi ke Cacih dulu, satu gajah dia buh nama Ella. Oh hebat, buh nama Ella. Kita ni kalau Ella ni penyanyi tersohor lah. Tapi dia buh nama gajah Ella dah. Ayat rahmat Allah sekalian. Bila mana sampai di Mekah Al-Mukarramah, sebelum masuk ke bumi Mekah, pada waktu itu dia menawan harta-harta Abdul Muttalib. Yang mana Abdul Muttalib ibn rahmat Allah sekalian, bila mana dia datang kepada Abrahah nak berunding. Kata Abdul Muttalib, aku datang nak minta 200 ekor unta yang kau ambil. Abrahah ni gelak dekat Abdul Muttalib ni. Dia kata, kau ni pemimpin Quraisy, orang besar. Kau mai sini bukan nak suruh aku untuk tak pi musnahkan Kaabah. Tapi kau mai nak minta harta kau ya. Kau ni memang teruk punya pemimpin. Satu jawapan daripada Abdul Muttalib yang cukup hebat. Kalau Abdul Muttalib ada pegangan macam tu, umat Islam juga kena ada pegangan macam tu. Kata Abdul Muttalib, sesungguhnya aku adalah tuan kepada kambing-kambing ni dan akulah yang kena selamatkan kambing-kambing ni. Tetapi Allah, dia adalah tuan kepada Kaabah, dialah yang akan menyelamatkan Kaabah. Sebab itu ayat rahmat Allah sekalian, agama ini ada penjaga dia. Kita jangan risau. Kalau dulu ni orang kata Islam terancam, Islam terancam, Islam terancam. Cuba ambil tengok dalam tempoh 15 tahun yang lepas sehingga sekarang. Bukankah Islam itu semakin berkembang? Bukankah masjid dan surau itu semakin diminati? Bukankah anak-anak muda itu semakin ramai ke tempat ibadah? Walaupun dulu kalau kat tempat saya ni sunyi sepi dengan kuliah, hari ni makmur dengan kuliah. Walaupun kita nampak disko dan sebagainya beroperasi dengan hebat, tetapi agama ini tidak akan terancam kerana agama ini pemiliknya adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau raja tak jaga agama, menteri tak jaga agama, orang besar tak jaga agama, pemimpin-pemimpin tak jaga agama, Allah akan menghantar tukang sapu untuk jaga agama. Allah akan hantar tukang bersih akan jaga agama. Kerana agama ini adalah hak mutlak Allah Azza wa Jalla. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan bila kita sebut tentang kehebatan Kaabah, tentang kehebatan Mekah Al-Mukarramah, kita teringat tentang doa dan juga rintihan Nabi Allah Ibrahim AS. Kalau kita tengok ibu sekalian, pergi Mekah ni ada apa? Tak ada apa. Tapi sebab apa yang kita nak pergi sangat ke Mekah ni? Tambah-tambah orang zaman 60-an, 70-an, pergi naik, orang kata kapal layar dan sebagainya. Lepas tu turun, nak kena naik unta, padang pasir. Berbulan, kadang-kadang kata setahun saja untuk pergi umrah. Pergi haji. Sebab apa yang kita nak pergi sangat? Kerana ini adalah doa dan rintihan Nabi Allah Ibrahim, bapa kita semua. Allah rakamkan dalam Al-Quran, apa kata Ibrahim? Wa azzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin atmiq. Yang mana kata Allah rakamkan, dan serulah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari pelbagai jalan, rantau dan juga corok.
Ayah yang dirahmati Allah sekalian, ini adalah berkat doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebab itu kita dah sebut pagi-pagi, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Pemuda Bani Najran, bila mana dia meninggal, bila mana dia terbunuh, dia telah membuatkan satu gelombang kebangkitan kepada agama, orang mula beriman dengan agama. Bila mana Nabi Allah Ibrahim membina Kaabah, dia kata Rabbana taqabbal minna. Dan di samping itu dia minta supaya, dia seru supaya manusia ini datang beramai-ramai ke situ. Kerana agama ini ayam dirahmati Allah sekalian diteruskan oleh para nabi, oleh para sahabat sehingga sampai kepada kita. Sebab itu kita ingat pengorbanan para nabi, kita ingat juga pengorbanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam bila mana dia selesai mendirikan Baitullahil Haram, Kaabah, dia bukan untuk dirinya semata-mata, tapi dia minta doa kepada Allah supaya dikeluarkan daripada bumi Arab seorang yang diberikan petunjuk, seorang yang diberikan hidayah, seorang yang memimpin manusia. Kata Nabi SAW, kelahiran aku hasil daripada doa bapa aku Ibrahim alaihissalam. Sebab itu kita teringat kepada Nabi Allah Ibrahim, dan saban waktu ketika solat tahiyat akhir kita sebut Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ayat dirahmati Allah sekalian, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran Allah sebut bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa. Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dia doa, ya Allah, jadikan Mekah ini negeri yang aman. Ibu sekalian, aman tak Mekah? Aman. Ya Allah, jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman. Berikan kepada penduduk-penduduk Mekah ini buah-buahan. Kalau kita pergi Mekah, ada kurma. Tapi yang dirahmati Allah sekalian, kita pun tak tahu. Tengok-tengok keluar pada Masjidil Haram, keluar daripada Masjid Nabawi, tengok-tengok ada buah rambutan. Celah-celah tu ada musangking. Kita kata, tang mana pula Arab pergi tanam musangking ni? Dia bawa mai daripada Malaysia ni. Hasil bumi, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dibawa masuk ke Mekah Al-Mukarramah. Hari ini makmur Mekah itu dengan keamanan dan juga buah-buahan. Hasil apa? Berkat doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebab itu yang dirahmati sekalian, dalam hidup kita, sebelum kita tutup mata, kita kena ada manfaat kepada umat. Kita kena memberi manfaat kepada umat. Walaupun sekecil-kecilnya, kita beri manfaat kepada keluarga kita. Didik mereka dengan agama, didik mereka untuk mentauhidkan Allah, didik mereka supaya tak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Paling-paling kurang, kerana kita nak mati ni, pastikan ada amalan yang jadi MLM. Ada amalan yang boleh berterusan. Walaupun kita mati, kita mengutip pahala sentiasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kata, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dan bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Kaabah itu sia-sia, kata Allah. Semangat yang dibawa oleh Abrahah bukankah runtuh di tengah jalan? Keegoan Abrahah dengan membawa orang kata tentera yang hebat, binatang tunggakan yang hebat, bukankah Allah kata wa arsala alaihim tayran ababil? Kesombongannya kami hina dengan kami hantarkan burung yang membawa batu kecil. Allah kata apa? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan kami utuskan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang berkawan-kawan, yang mana kata Allah, tarmihim bihijaratin min sijil, yang mana melemparkan mereka daripada batu yang terbakar. Ayah ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah sebut tarmihim bihijaratin min sijil, yang mana melemparkan mereka dengan
batu daripada tanah yang terbakar. Ada beberapa pandangan mengenai batu ni. Yang mana yang dirahmati Allah sekalian, dikatakan batu ini kecil ya. Dia dibawa oleh burung yang dikatakan kecil sikit pada burung merpati. Lebih kurang macam tu lah. Bayangkan burung kecil sikit pada merpati ni besar mana dan dia boleh bawa batu besar mana. Maksud dia batu dia bawa pun kecil ya. Tetapi batu ini daripada batu yang dibakar. Katanya batu yang dibakar menyebabkan dia keras. Dan ada pandangan mengatakan dia daripada batu api neraka. Yang mana bila mana kena, dia lepaskan batu tersebut. Burung ni bawa setiap ekor 3 batu. 1 kat paruh dia, 2 dekat cengkaman dia. Bila dilepaskan, kata Allah, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kerasnya batu itu sehingga mana, kata Allah Azza wa Jalla, jadilah mereka seperti daun yang dimakan ulat. Tembus. Ibu sekalian, itu burung yang Allah utus untuk menghina Abrahah dengan kesombongan dia. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu turun ayat ni sebagai satu motivasi kepada Nabi SAW, yang mana apa yang Nabi bawa walaupun ditentang, Allah akan jaga. Sebab itu yang dirahmati Allah sekalian, kita tak perlu risau lebih-lebih. Hari ini yang dirahmati Allah sekalian, pendustaan, hari ini penghinaan yang berlaku kepada Nabi SAW itu kita nampak. Hari ini Allah uji umat Islam dengan penghinaan kepada baginda Nabi SAW. Baru-baru ni kita dihidangkan pula dengan video-video bagaimana penghinaan, cercaan, makian kepada tubuh batang Nabi. Penghinaan kepada Nabi bukan bermula sekarang. Penghinaan kepada Nabi SAW berlaku bila mana Nabi kata dia bawa agama. Bila Nabi istiharkan agama yang Nabi bawa, pada waktu itulah penentangan kepada Nabi SAW itu berlaku. Bukan sahaja cercaan, bukan sahaja makian, tetapi Nabi sendiri pernah mengalami luka. Nabi sendiri pernah diperangi. Nabi sendiri pernah untuk dibunuh. Rahmat Allah sekalian, ini yang dirakamkan di dalam sejarah. Sebab itu yang dirahmati Allah sekalian, walaupun kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinatul Munawwarah, ada satu tempat yang dirahmati Allah sekalian tak jauh dengan orang kata Masjid Quba. Satu tempat yang namanya Kubur Ashraf, Ka'ab bin Ashraf. Siapa yang biasa pergi situ, dia tahulah, dia biasa tengok kesan kubur Ka'ab bin Ashraf, istana Ka'ab bin Ashraf. Sehingga Nabi SAW, penghinaan kepada Nabi ini berterusan. Sehingga sampai satu ketika Nabi kata apa? Siapakah yang nak ambil tindakan, iaitu membunuh Ka'ab bin Ashraf. Dan pada waktu itulah Muhammad bin Maslamah sudi untuk mengambil peluang ataupun mengambil apa yang disebut oleh Nabi SAW, tindakan kepada Ka'ab bin Ashraf. Dan dibantu oleh saudara susuan kepada Ka'ab bin Ashraf, iaitu Abu Nailah. Ayah yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu sampai satu tahap orang kata hukuman bunuh dilaksanakan oleh Nabi SAW. Ayah yang dirahmati Allah sekalian, kita hari ini bila mana berlaku penghinaan kepada Nabi, ya kita kena marah. Wajib marah. Wajib mengeji perbuatan tersebut. Tetapi ayam dirahmati Allah sekalian, mengambil tindakan mesti bersandarkan kepada disiplin. Kerana yang berhak untuk ambil tindakan, sebab ada orang kan dia pertahankan, dia kata ni Nabi suruh bunuh orang macam ni kira kami ni okey pergi tumbuk lagi. Ayam dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW dia pemerintah. Dia itu Nabi. Sebab itu tindakan-tindakan ini perlu diambil oleh pemerintah. Apa yang rakyat perlu buat? Mesti memahamkan pemerintah kepada tindakan tersebut. Mesti memberikan penekanan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan yang tegas pada perkara tersebut. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana apa? Kerana agama ini bergerak di atas landasan disiplin. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalaulah di dalam cerita surah Al-Fil, para ulama menyebutkan dia adalah irhas, iaitu satu bentuk pengagungan, satu bentuk kemuliaan, penghormatan yang Allah berikan kepada Nabi untuk kelahiran Nabi. Kan Nabi lahir tahun gajah. Sebagai menyambut kedatangan Nabi, Allah selamatkan Kaabah Al-Mukarramah.
ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, penghinaan orang kepada Nabi SAW tidak menghilangkan izzahnya Nabi. Penghinaan individu kepada Allah Azza wa Jalla tidak menghilangkan kemuliaan Allah Azza wa Jalla, tetapi mereka lah yang rugi. Sebab itu yang dirahmati Allah sekalian, kita kena teruskan lagi dakwah. Kerana apa yang dirahmati Allah sekalian? Apa yang berlaku hari ini adalah kerana manusia hari ini melupakan apa yang diajar oleh Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata pada akhir zaman seluruh kelompok bangsa-bangsa ni akan datang mengelilingi kamu bagaikan datang mengelilingi dalam hidangan. Orang buat macam-macam kat umat Islam. Mai ketuk kepala, mai dah kaki, mai tampak muka, mai tarik rambut, mai sepak belakang, mai tendang depan. Sahabat faham makna Nabi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kami ni sikit ke waktu tu? Nabi kata banyak. Tapi umpama buih dalam lautan, nampak semangat, tapi kecut, lemah. Sekejap je semangat dia. Dan kata Nabi SAW, Allah tanamkan, Allah tarik al-mahabbah dalam diri orang-orang bukan Islam. Tengok orang Islam tak ada izzah. Ibu sekalian, sebab itu kadang-kadang saya teringat Firdaus Wong, dia sebut apa? Masa sebelum dia Islam. Dia kata, Ustaz, saya dulu ni tak pernah cita-cita nak masuk Islam. Saya kata, sebab apa? Dia kata, kawan-kawan Islam saya yang dulu ajak saya pergi disko dan minum arak. Saya tak ada hati dengan Islam. Allah tarik al-mahabbah, perasaan, rasa izzah orang bukan Islam pada Islam. Di celah tu kata Nabi, Allah lemparkan satu lagi perasaan, iaitu wahan, takut kepada mati dan cinta kepada dunia. Ibu sekalian, itulah antara bala yang berlaku pada akhir zaman, sehinggalah orang bukan Islam boleh buat macam-macam kepada umat Islam. Sebab itu mudah-mudahan kita keluar daripada Zulhijjah dan masuk pada tahun baru Hijrah ni dengan satu semangat kesatuan kita untuk bersama-sama mentaati Allah Azza wa Jalla dan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita sebutkan pada malam ini, yang mana yang baik itu daripada Allah, yang lemah dan kurang saya mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.